Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Dr. Zabani selaku pensyarah bagi subjek kajian tindakan dalam pendidikan dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Nama saya Nur Zulaika Iliana binti Mak Zainal. Nombor matrik P12246 akan membentangkan 3 perkara. Yang pertama adalah tajuk, yang kedua adalah refleksi awal pengajaran dan pembelajaran, dan yang ketiga adalah fokus kajian. Tajuk kajian tindakan yang kami lakukan ialah penguasaan hukum tajwid nun sakinah dan tanwin dalam kalangan pelajar tingkatan 3 Kenanga SMK Tiara Permai melalui teknik Pirawi. Seperti awak semua lihat, di belakang saya telah terpaparnya satu teknik Pirawi. Kami menamakan ia sebagai teknik Pirawi. Pirawi itu apa? Pira merujuk kepada piramid makanan, wid merujuk kepada sebutan akhir perkataan tajwid. Maka terhasillah ia teknik Pirawi. Seterusnya, refleksi awal pengajaran dan pembelajaran. Sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran, biasanya selepas talaki dan musyafahah, kami sebagai guru akan menyimak bacaan pelajar seorang demi seorang. Ketika inilah kami mengadakan sesi soal jawab hukum tajwid berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh pelajar. Kami mendapati kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan hukum tajwid secara tepat dan betul. Ini telah menyebabkan bacaan pelajar-pelajar tersebut tidak dapat diteruskan kerana persoalan hukum tajwid tidak difahami sepenuhnya oleh pelajar. Situasi ini sangat membimbangkan kami kerana ini melibatkan perkara penting dalam bacaan Al-Quran. Pelajar-pelajar yang kami ajar terdiri daripada pelajar yang memang mengenal dan boleh membaca Al-Quran. Namun, bacaan mereka sangat mengecewakan kerana mereka tidak prihatin dalam menyebut kalimah dan ayat Al-Quran dengan betul. Mereka juga sangat lemah dalam mengingati kumpulan huruf-huruf hijaiyah dan segala berkaitan dengan hukum tajwid. Dari sinilah kami mula berfikir, bagaimana kami harus mengatasi masalah pelajar yang sangat sukar mengingati hukum-hukum tajwid dan membaca Al-Quran dengan betul. Permasalahan ini sangat membimbangkan kami kerana kami harus memastikan bacaan pelajar kami betul kerana mereka akan mengamalkannya sehingga akhir hayat mereka. Kami telah mendapat satu idea untuk menggunakan teknik Pirawi sesuai dengan bilangan 5 asas hukum tajwid untuk kami menyesuaikan dengan setiap pengelasan piramid. Kat sini memang terpaparnya 5 kelas piramid. Yang pertama adalah iqlaq, yang kedua adalah idgham bila gunnah, yang ketiga adalah idgham ma'al gunnah, yang keempat adalah izhar halqi dan yang kelima adalah ifa' hakiki. Seterusnya, fokus kajian. Kajian ini meninjau permasalahan 11 orang pelajar kelas tingkatan 3 Kenanga SMK Tiara Permai. Mereka sudah pandai membaca Al-Quran, namun bacaan mereka sangat merisaukan kerana terdapat banyak sangat kesalahan dari segi bacaan Al-Quran. Berdasarkan pemerhatian kami ketika tasmik, kami mendapati pelajar tidak membaca dengan betul. Apabila kami menyoal hukum tajwid, mereka tidak dapat menjawab. Kerana apa? Kerana tidak ingat hukum-hukum tajwid yang asas tadi, yang 5 perkara tadi. Oleh itu, kajian kami fokuskan kepada huruf-huruf hijaiyah bagi hukum nun sakinah dan tanwin. Seterusnya akan dibahagikan mengikut kumpulan tajuk yang tertentu iaitu 5 tajwid asas tersebut. Dan daripada 5 asas hukum tajwid tadi, kami gunakan teknik Pirawi untuk membahagikan kumpulan 5 hukum tajwid tersebut. Dengan kajian ini insya-Allah dapat membantu pelajar
membaca Al-Quran dengan lancar, betul dan fasih sekaligus dapat diamalkan sehingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Abdul Halim, nombor matrik P123359, ingin membentangkan mengenai sasaran kajian. Mari kita lihat elemen yang pertama di dalam sasaran kajian, iaitu sasaran tajuk. Kami memilih untuk mengkaji tajuk penguasaan hukum Nun Sakinah dan Tanwin dalam kalangan pelajar 3 kenanga di SMK Tiara Permai menggunakan teknik piramid kerana kami berpendapat bahawa hukum tajwid ialah sebuah subjek yang perlu diketengahkan kepada para pelajar. Dan kami juga ingin mengetahui sejauh mana penguasaan para pelajar terhadap hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Adakah mereka membaca Al-Quran dengan betul ataupun mereka membaca sambil lewa? Yang kedua, mari kita lihat mengenai kumpulan sasaran. Sasaran kami adalah 11 orang pelajar tingkatan 3 kenanga di SMK Tiara Permai yang merangkumi 6 orang pelajar lelaki dan 5 orang pelajar perempuan. Pelajar-pelajar ini mengetahui cara membaca Al-Quran, namun terdapat di antara mereka yang masih lemah mengingati hukum tajwid dan tidak mampu untuk membaca ayat Quran dengan bacaan yang betul. Seterusnya, mari kita lihat objektif kajian. Setiap kajian tindakan ataupun mana-mana kajian semestinya akan mempunyai objektif. Tetapi apakah yang membezakan objektif kajian tindakan yang lain dengan kumpulan kami? Mari kita lihat. Di dalam objektif kajian kami terdapat 2 jenis objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Di dalam objektif umum, ialah kami menjalankan kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 5 asas hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Iaitu yang pertama ialah iqlab, yang kedua ialah idgham bila gunnah, yang ketiga ialah idgham ma'al gunnah, yang keempat ialah izhar halki dan yang terakhir sekali ialah ikhfa hakiki. Mari kita lihat pula mengenai objektif khusus yang ingin kami capai melalui kajian tindakan ini. Objektif khusus yang pertama ialah kami berharap bahawa pelajar dapat mengetahui nama-nama 5 asas hukum tajwid yang perlu mereka ketahui. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang pertama ialah iqlab, yang kedua ialah idgham bila gunnah, yang ketiga ialah idgham ma'al gunnah, yang keempat ialah izhar halki dan yang seterusnya ialah ikhfa hakiki. Mari kita lihat objektif khusus yang kedua ialah kami berharap bahawa pelajar dapat mengenal pasti huruf hijaiyah mengikut kumpulan 5 asas hukum tajwid. Sebagai contoh, iqlab apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah kami berharap bahawa pelajar dapat menguasai 5 asas hukum tajwid dan cara bacaannya dengan betul melalui teknik piramid yang akan kami kenalkan selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izman Amir bin Ahmad Zun. Nombor matrik P122722 akan meneruskan perbentangan pada bahagian analisis tinjauan masalah. Untuk ini kami pecahkan pembahagian kepada tiga bahagian. Itu yang pertama sekali pemerhatian, yang kedua temumbual dan yang ketiga ujian tasmek. Kita masuk yang pertama iaitu bahagian pemerhatian. Di dalam kelas semasa membaca Al-Quran, kami selitkan sesi soal jawab tajwid. Mula-mula sesi talaqi dan musyafahah. Seterusnya kami akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan pelajar mengikuti bacaan guru. Seterusnya juga kami meminta pelajar untuk membaca Al-Quran secara berkumpulan dan individu. Apabila mereka membaca secara berkumpulan, agak sukar untuk kami mengenal pasti sebarang kesalahan. Akan tetapi kesalahan pelajar dapat dikesan apabila pelajar membaca secara individu. Ketika inilah soal jawab tajwid berlaku.
Selepas seorang pelajar membaca beberapa ayat, kami akan menyoal pelajar berkaitan dengan hukum tajwid. Dari sini kami dapat mengesan pelajar tidak dapat menjawab dan banyak berdiam, sedangkan mereka merupakan pelajar-pelajar yang aktif menjawab di dalam kelas. Pelajar-pelajar yang tidak tahu kumpulan hukum akan tajwid dan kumpulan hujaiyah yang berada dalam hukum tajwid tertentu. Pada bahagian seterusnya, itu bahagian temu bual. Yang pertama sekali, kami bertanyakan kepada para pelajar yang tidak memberi maklum balas ketika sesi perbincangan hukum tajwid. Kami telah mengajukan beberapa soalan seperti kenapa kamu tidak dapat menjawab soalan tersebut. Lalu kami dapati jawapan-jawapan yang diberikan adalah seperti yang berikut. Ada di antaranya mereka tidak tahu fungsi tanwin dan nun sakinah. Ada juga yang menjawab tidak ingat nama-nama hukum tajwid. Ada juga yang menyebutkan tidak mahir menentukan kumpulan huruf hijaiyah dengan 5 asas hukum tajwid. Dan yang seterusnya, mereka keliru dengan hukum tajwid yang perlu dibaca dengung dan tidak perlu dibaca dengung. Oleh itu, kami telah melakukan ujian tasmik atau ujian pra kepada para pelajar. Kami menjalankan ujian tasmik dengan meminta para pelajar membaca ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 3. Pelajar membaca ayat-ayat tersebut dan daripada 10 markah yang kami sediakan, kami akan memotong setiap satu kesalahan itu 1 markah. Dalam masa yang sama, kami menguji tentang keupayaan menyoal tajwid pelajar-pelajar tersebut. Jadi kita akan lihat pada graf yang akan ditayangkan sebentar kejap lagi. Baiklah, ini merupakan graf ataupun analisis ujian pra yang telah dijalankan. Saya simpulkan di mana kami mendapati bahawa daripada 11 orang pelajar yang kami uji, 4 orang pelajar memperoleh 4 markah, 4 orang pelajar memperoleh 3 markah dan 3 orang pelajar memperoleh 2 markah. Kebanyakan pelajar yang lain masih lagi lemah dalam menguasai hukum tajwid, terutamanya 5 asas hukum tajwid, iaitu hukum nun sakinah dan hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Ismail. Saya akan membentangkan subtopik yang bertajuk tindakan intervensi. Baik, yang pertama adalah mengenal. Penilaian pra yang kami jalankan ke atas mereka amat mengecewakan. Oleh itu kami memulakan langkah memperbagi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang belum menguasai bacaan Al-Quran dan hukum tajwid yang betul. Baik, langkah yang pertama, kami menerangkan fungsi nun sakinah dan tanwin. Kami menerangkan fungsi nun sakinah dan tanwin sebagai menentukan 5 asas tajwid itu. Perkara pertama, untuk mencari 5 asas tajwid, murid mestilah memastikan adanya tanwin atau adanya nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang tertentu. Untuk memastikan pelajar faham, kami meminta pelajar mencari sendiri contoh-contoh tanwin dan nun sakinah dalam ayat Al-Quran. Langkah yang kedua adalah kami memperkenalkan nama-nama 5 asas tajwid yang mesti diketahui, iaitu iqlab, idgham bil ghunnah, idgham ma'al ghunnah, izhar halqi dan ikhfa hakiki. Pelajar mengikut sebutan kami dengan sebutan yang betul. Kami menyoal semula 5 asas tajwid yang wajib diingati seorang demi seorang sehingga kami pastikan mereka betul-betul fasih untuk menyebutnya. Dan yang kedua adalah mengklasifikasikan. Baik. Langkah yang pertama, menunjukkan 29 huruf-huruf hijaiyah. Kami juga memperkenalkan semula huruf-huruf hijaiyah serta bilangannya yang mesti diingati oleh setiap pelajar. Pelajar mesti memahami dengan betul pembahagian kumpulan tajwid tertentu, dan huruf-huruf itu akan disebut mengikut bacaan yang berbeza-beza. Huruf hijaiyah dibahagikan kumpulan-kumpulan tertentu untuk menghasilkan 5 asas hukum tajwid. Langkah yang pertama adalah kami telah menunjukkan huruf-huruf hijaiyah sebanyak 29. Daripada 29 huruf tersebut, kami bahagikan pula sebanyak 5 kumpulan. Kami ambil bilangan huruf dalam kumpulan paling kecil kepada kumpulan bilangan huruf yang paling banyak. Dan langkah yang kedua adalah menunjukkan bilangan huruf-huruf hijaiyah. Kami juga memperkenalkan semula huruf hijaiyah serta bilangannya yang mesti diingati oleh setiap pelajar. Pelajar harus memahami setiap huruf akan dibahagikan mengikut kumpulan tajwid yang tertentu, dan huruf-huruf itu akan disebut mengikut bacaan yang berbeza-beza. Dan langkah yang ketiga adalah menerangkan kumpulan 5 asas hukum tajwid. Kami telah menerangkan juga 5 kumpulan asas tajwid yang diperkenalkan dalam aktiviti 1. Setiap tajwid mengandungi huruf-huruf hijaiyah yang berbeza dan bilangan yang tertentu, bermula dengan iqlab, idgham bil ghunnah, idgham ma'al ghunnah, izhar halqi dan ikhfa hakiki. Dan yang seterusnya, tindakan intervensi yang seterusnya adalah membezakan. Baik, membezakan adalah 5 asas
tajwid-tajwid tersebut mempunyai cara bacaan yang berbeza-beza. Apabila pelajar dapat membezakan bacaan-bacaan setiap tajwid, terutama dan membezakan bacaan dengung dan tidak dengung. Baik, langkah yang pertama adalah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sambil meneliti tajwid. Baik, langkah yang pertama kami buat adalah kami telah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada digital Al-Quran. Paparan digital Al-Quran ditunjukkan kepada pelajar. Kami menyuruh mereka mendengar sambil meneliti bacaan yang mengandungi tajwid-tajwid tertentu. Dan langkah yang kedua adalah menegaskan perbezaan tajwid dibaca dengung atau tidak dengung. Setelah pelajar didedahkan dengan cara bacaan daripada digital Al-Quran, pelajar mengikut bacaan guru dengan betul. Kami memilih ayat-ayat mengandungi tajwid tertentu dan pelajar ikut secara kumpulan dan individu. Dari sini, pelajar dapat memperbaiki bacaan mereka setiap kali berjumpa dengan tajwid-tajwid yang berbeza, terutama membezakan bacaan dengung dan tidak dengung. Di sinilah kami menegaskan perbezaan tajwid yang dibaca dengung dan tidak dengung. Untuk yang keempat adalah mengingati teknik pirawid. Ini adalah kaedah yang kami cipta kepada pelajar-pelajar kami yang lemah mengasuhi tajwid, terutama 5 asas tajwid. 5 asas tajwid ini mesti difahami dan diingati agar bacaan Al-Quran dapat diamalkan dengan baik. Langkah yang pertama kami adalah letak huruf-huruf hijaiyah pada pengelasan asal aras piramid. Kami meletakkan setiap kad-kad huruf hijaiyah pada setiap aras pengelasan piramid yang merupakan aras hukum tajwid yang betul. Apabila pelajar sudah tahu dapat menyebut 5 asas hukum tajwid, maka lagi senang untuk mereka meletakkan kad-kad huruf hijaiyah tersebut untuk ditampal pada manila kad yang berbentuk piramid. Kami pastikan pelajar telah mengingati nama-nama tajwid tersebut. Cuma pelajar keliru meletakkan huruf-huruf tersebut dalam kumpulan tajwid tertentu dan cara bacaan dengung dan tidak perlu dengung. Dan langkah yang kedua adalah memahamkan pelajar peranan tanwin dan nun sakinah. Kami memahamkan pelajar bahawa peranan tanwin dan atau nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah dalam setiap jelasan piramid tajwid tersebut. Contohnya, aras pertama tajwid ialah iqlab, iaitu huruf ba. Dan aras yang kedua tajwid ialah idgham bila gunnah, lam dan ra. Dan yang ketiga, aras ketiga adalah tajwid idgham ma'al gunnah yang mengandungi 4 huruf hijaiyah, ya, wa, mim, nun. Dan yang keempat adalah aras izhar halqi yang mengandungi 6 huruf, iaitu alif, ain, ghin, kha, ha dan ha. Aras yang terakhir adalah yang kelima, adalah tajwid irfa hakiki yang mengandungi 15 huruf hijaiyah, iaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Dan yang seterusnya, langkah yang ketiga adalah membuat ujian pos. Di mana ujian pos ini setelah kami memastikan pelajar-pelajar betul dapat menguasai kaedah yang kami sampaikan kepada mereka. Sekali lagi, ujian berbentuk ujian bertulis dijalankan ke atas pelajar. Kali ini kami sangat berharap mereka dapat mengecam kalimah-kalimah yang mengandungi 5 asas hukum tajwid. Kami mengeluarkan beberapa ayat Al-Quran. Objektif dalam ujian pos kali ini ialah untuk memastikan mereka dapat mencari kalimah-kalimah yang mengandungi 5 asas hukum tajwid. Seterusnya, mereka dapat menyatakan peranan nun sakinah dan tanwin dan menyatakan nama-nama tajwid yang telah mereka pelajari sekaligus mempraktikkan teknik pirawid. Kami amat memperhati kerana pelajar dapat mengecam dan dengan baik kalimah-kalimah yang mengandungi hukum tajwid. Kebanyakan mereka dapat memahami peranan nun sakinah dan tanwin untuk mencari hukum tajwid dalam ayat Al-Quran. Juga mereka dapat menyatakan dengan betul nama-nama tajwid yang dikeluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bagi slide seterusnya adalah analisis ujian pos. Kami dapati bahawa daripada 11 orang pelajar, 6 orang pelajar memperoleh 4 markah, 4 orang pelajar memperoleh 3 markah dan 1 orang pelajar memperoleh 2 markah. Pelajar berjaya menguasai hukum nun sakinah dan tanwin melalui teknik pirawid. Dan perbandingan analisis ujian pos, ujian pra dan pos. Kami mendapati bahawa daripada 11 orang pelajar mengalami peningkatan dalam ujian pos selepas intervensi diaplikasikan kepada pelajar melalui teknik pirawid. Okay, boleh tengok carta yang ada di dalam slide ini. Sekian, kita teruskan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amiza binti Rahman, nombor matrik P123304. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai cadangan tindakan susulan. Cadangan penambah baik, guru memperagakan cara dan kaedah mengajar menggunakan BBM yang menarik dan interaktif. Cadangan untuk meningkatkan keberkesanan intervensi, pihak sekolah mengenal pasti pelajar yang mempunyai masalah dalam menguasai ilmu tajwid. Selain, pelajar sendiri mencari inisiatif tersendiri untuk menguasai kemahiran ini.
masalah dan cara menyelesaikan masalah. Terdapat pelajar yang kurang mahir dalam penguasaan hukum tajwid. Ini adalah mereka yang terdiri daripada pelajar yang kurang membaca Al-Quran. Penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini, pihak sekolah membuat bacaan Al-Quran sehari satu muka. Pihak sekolah juga perlu melantik pengawas menyertai bacaan Al-Quran setiap pagi di Dewan Perhimpunan. Pelaksanaan kajian dalam masa 2 bulan. Bagi minggu pertama bulan April, aktiviti pertama mengenal pasti masalah dalam sisi PDP. Kedua, mengenal pasti fokus kajian. Ketiga, menjalankan tinjauan literatur. Keempat, menetapkan kumpulan sasaran. Seterusnya, minggu kedua bagi bulan April, merancang intervensi. Minggu ketiga bulan April pula, aktiviti melaksanakan intervensi. Jadual pelaksanaan kajian minggu keempat bulan April, aktiviti membuat pemerhatian dan mengumpul data. Minggu kelima bulan Mei, aktiviti menulis refleksi kajian dan cadangan. Minggu ke-6 bulan Mei, aktiviti menyediakan laporan. Minggu ke-7 bulan Mei, aktiviti pertama membentangkan hasil dapatan kajian tindakan. Kedua, menyemak semula dan mengemaskini laporan. Manakala minggu ke-8 bulan Mei, menghantar laporan kajian tindakan. Seterusnya, perincian bagi bahan dan anggaran perbelanjaan kajian. Anggaran perbelanjaan kajian. Pertama, bahan fotostat, kos RM4%, jumlah RM8. Kedua, alat tulis, kos RM8, jumlah RM24. Ketiga, kad manila dan kertas warna, kos RM8.75, jumlah RM17. Keempat, kertas majuk, kos RM1, jumlah RM1. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM50. Untuk makluman doktor, berikut merupakan pirawik olahan daripada kami berlima. Doktor boleh tengok dalam slide ini. Alhamdulillah, selesai pembentangan daripada kumpulan kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi untuk mendengar pembentangan daripada kami.